Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan mata pelajaran akhlak dan tasawuf bagi darjah 6 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Pelajaran 4 iaitu ihsan. Baiklah anak-anak. Apa yang kita dapat di akhir pelajaran, murid-murid akan dapat memahami pengertian ihsan, mengetahui dalil ihsan, menyatakan aspek utama dalam ihsan, mengenal pasti tingkatan darjat bagi ibadat, dan menyenaraikan kelebihan bersifat ihsan. Sebelum kita teruskan dengan pengertian ihsan, mari kita kenal dulu pengenalan ihsan. Apa itu tentang ihsan ya anak-anak? Yang pertama, sangat penting. Ihsan sangat penting untuk kesedaran dalaman seseorang. Kerana Allah sukakan kebaikan. Apa yang kita lakukan, kita buat baik, Allah suka. Bukan tujuan menunjuk-nunjuk. Kita buat ihsan kepada orang, kepada haiwan, kepada siapa sahaja makhluk Allah. Bukan tujuan menunjuk-nunjuk. Mampu menjana kepribadian yang mulia. Mampu menjana kepribadian mulia dalam setiap diri orang Islam. Itu ihsan Allah Maha melihat. Macam mana boleh dikatakan Allah Maha melihat? Kita sedar bila kita melakukan ihsan tu dengan cara jujur, dengan penuh kejujuran, kita sedar ya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Baik. Kita teruskan lagi dengan pengertian ihsan. Apa itu ihsan? Pengertian, maksud, makna dia. Menurut bahasa, asal perkataannya adalah daripada bahasa Arab, iaitu ahsana yuhsinu. Berbuat baik, iaitu ihsan ni berbuat baik. Kita berbuat baik pada makhluk Allah SWT. Lawan perkataan bagi sifat ihsan ini ialah isaatun. Isaatun iaitu yang bermaksud berbuat jahat. Itu dari bahasa. Dari segi istilah, menurut istilah pula, seseorang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya. Dan jika dia tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihat. Dia seolah-olah nampak. Apa yang dia buat tu Allah nampak. Dan sekiranya sesungguhnya Allah melihat. Sekiranya dia tidak mampu melihatnya. Okey. Baiklah anak-anak. Kita teruskan lagi dengan dalil ihsan. Dalil ihsan.
Dalil ihsan surah Al-Qisas ayat 77 yang bermaksud dan berbuat baiklah kepada hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Ya anak-anak. Dalil yang kedua iaitu dalil hadis. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Saidina Abu Ya'li Shaddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu. Sesungguhnya, maksudnya ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia maha melihatmu. Aspek utama dalam ihsan. Aspek utama dalam ihsan. Ada berapa? Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, ibadat. Ibadah. Yang kedua, muamalah. Muamalat. Yang ketiga, akhlak. Ada 3 aspek utama. Ibadat, muamalah, muamalat, akhlak. Aspek utama dalam ihsan. Yang pertama, ibadat ataupun ibadah, iaitu menunaikan semua jenis ibadah. Menunaikan semua jenis ibadah, iaitu kita wajib bersifat ihsan dalam beribadah. Menunaikan semua jenis ibadah tu maksudnya seperti solat, puasa, haji, berjihad, hormat terhadap mukmin, mendidik anak, menyenangkan isteri, menunaikan setiap yang mubah untuk mendapat redha Allah dan lain-lain. Okey, itu dia ya. Kemudian melakukan ibadah dengan cara yang betul dengan menyempurnakan syarat, rukun serta adab-adabnya. Kita buat cara yang betul. Mengikut rukun dia, kalau perkara tu sunat kita buat dan adab-adabnya. Hal ini tidak mungkin dapat ditunaikan oleh seseorang kecuali jika kita melaksanakan ibadah tersebut, dia menikmatinya dengan kesedaran bahawa Allah sentiasa memantau. Mantau semua pergerakan kita ya. Jadi kita akan buat benda tu ikhlas kerana Allah SWT. Seterusnya, berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah, ibadat mempunyai 3 tingkatan darjat. Ada berapa anak-anak? 3 tingkatan darjat. Yang pertama, tingkat at-taqwa. Yang pertama, tingkat at-taqwa. 1, tingkat paling bawah dengan darjat yang berbeza. Tingkatan takwa ialah tingkatan di mana seluruh darjatnya dihuni oleh golongan al-muttaqun, iaitu ketakwaan. Sesuai dengan darjat ketakwaan masing-masing. Takwa yang sempurna ialah dengan menunaikan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Jadi, kita menunaikanlah perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Barulah sempurna tingkat at-taqwanya. Kemudian tingkat yang kedua anak-anak. Tingkat yang kedua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, iaitu tingkat albir. Apa yang dikatakan dengan tingkat albir ini anak-anak? Tingkat albir ni ialah kebaikan. Tingkatan yang pertengahan, iaitu peringkat yang akan dihuni oleh golongan
al-abrar, iaitu kebaikan. Al-abrar sesuai dengan amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan dari ibadah-ibadah sunat yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menunaikan ibadah-ibadah sunat setelah mereka menunaikan segala yang wajib, tahu anak-anak, pada peringkat takwa. Dia dah buat semua yang wajib, solat dia dah buat, apa lagi yang wajib semua, puasa dia dah buat, apa semua dia tak pernah tinggal. Dia tambah lagi dengan perkara-perkara sunat. Okay, untuk mengukuhkan lagi tingkat at-taqwa tadi. Yang ketiga. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tingkatan yang ketiga. Bukan sekolah aja ada tingkatan anak-anak. Ibadah pun ada tingkatannya. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 anak-anak. Ni contoh ni. Okey, ni tingkatan yang ketiga. Apa dia tingkatan yang ketiga ni? Tingkat Al-Ihsan. Tu dia tingkat Al-Ihsan yang kita belajar tajuk Al-Ihsan ni. Apa tu tingkat Al-Ihsan? Okay. Tingkat yang tertinggi sekali dengan darjat yang berbeza. Yang berbeza-beza juga. Tingkatan ini juga akan dicapai oleh golongan Al-Muhsinun. Mereka adalah orang yang telah melepasi peringkat At-Taqwa dan Al-Bir. Dia kena lepasi dulu Taqwa dulu, Al-Bir, kemudian baru Al-Muhsinun. Iaitu tingkat Al-Ihsan. Okey. Ihsan memiliki 2 sudut, iaitu kesempurnaan dalam beramal dengan menjaga keikhlasan dan kejujuran ketika beramal, dan yang kedua sentiasa memaksimalkan amalan-amalan sunat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan lagi dengan aspek utama dalam ihsan yang kedua, iaitu muamalat. Apa yang dikatakan muamalat? Iaitu pergaulan. Pergaulan kita dengan manusia, dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan. Ini contohnya. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 36, iaitu hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Antara mereka yang berhak mendapat ihsan ialah yang pertama, kedua orang tua. Siapa dia kedua orang tua? Ibu bapa kita lah. Siapa yang masih ada ibu bapa? Kedua ibu bapa kita lah. Ibadah akan diterima dengan redha kedua orang tua. Ibadah akan diterima oleh Allah SWT. Okey? Dengan redha kedua orang tua. Jika tidak disertai dengan berbuat baik dan mendapatkan redha kedua orang tua. Berakhlak kepada sesama manusia yang paling utama kepada kedua orang tua kita, ya anak-anak. Dengan berbakti kepadanya. Tolonglah sementara kita kat rumah ni, kita tolong dia kemas rumah, sapu sampah, basuh pinggan. Macam-macam cara kita boleh membantu ibu bapa kita sebelum mereka meninggal dunia. Okey, kemudian baik ketika mereka hidup ataupun setelah meninggal dunia. Yang kedua, berbakti. Ni tadi saya kata tadi, berbakti kepada kedua mereka ni ketika mereka masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Kalau setelah meninggal dunia, kita nak buat macam mana anak-anak? Kita doakan mereka. Doa anak yang soleh kan? Okey. Kemudian yang kedua, kaum kerabat. Kenapa kaum kerabat ni berhak mendapat ihsan? Okey. Memperkukuhkan hubungan yang baik dengan mereka. Kita memperkukuhkan hubungan yang baik dengan mereka. Kaum kerabat ni siapa? Adik-beradik kita, saudara mara kita, pakcik, makcik, atuk, nenek, itu kaum kerabat kita. Allah menyamakan orang yang memutuskan silaturahim dengan perosak di muka bumi.
Kalau boleh kita jauhkan daripada memutuskan silaturahim. Yang ketiga, mereka yang berhak mendapat ihsan yang ketiga, anak yatim, fakir miskin. Anak yatim atau fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim di syurga kelak akan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Tu dia. Anak yatim kita kena jaga. Kita kena jaga kebajikan anak yatim. Kita kena jaga kebajikan fakir miskin. Kita bantu, kita buat ihsan sesama kita. Yang keempat, jiran atau rakan. Jiran tetangga ni sama ada jiran jauh atau jiran dekat. Kalau rumah jauh daripada rumah kita, 40 buah rumah pun dikira masih jiran lagi, jauh jauh atau mendekat. Ataupun rakan sejawat kita, rakan sekolah kita yang kita pernah bersama dulu. Rakan kita buat ihsan pada dia dengan cara macam mana? Meliputi jiran dekat dari kerabat jiran yang berdekatan rumah. Ataupun jiran yang berdekatan rumah. Ni dikatakan jiran tadi. Serta jiran jauh. Baik jauh kerana sebab maupun yang berada jauh dari rumah. Nisab. Kerana nisab maupun yang berada jauh dari rumah. Ataupun berjauh-jauhan daripada rumah kita. Mereka mempunyai hak sebagai jiran sama ada Islam ataupun kafir. Tu dia dia ada hak. Islam ataupun kafir. Seterusnya, antara mereka yang berhak mendapat ihsan lagi, yang kelima, Ibnu Sabil. Hamba sahaya. Ibnu Sabil, hamba sahaya. Apa dia Ibnu Sabil ni? Ibnu Sabil ni dia kata terputus bekalan. Dengan cara memenuhi hajatnya, menjaga hartanya. Ni Ibnu Sabil ni. Jika Ibnu Sabil kita memenuhi hajat, menjaga harta, memelihara kehormatan, menunjuk jalan jika diminta, memberi layanan sewajarnya. Itulah. Kalau Ibnu Sabil ni dia terputus bekalan. Dia kan berjihad ke jalan Allah kan. Jadi bila dia terputus bekalan tu kita memenuhi hajatnya. Jika hamba sahaya, iaitu pembantu rumah, pekerja, membayar gaji sebelum keringatnya. Sebelum kita bayar gaji dah. Dia dah buat kerja tu, kita bayar gaji lah. Sebelum keringatnya kering. Sebelum dia punya titik peluh dia tu kering. Tidak membebani sesuatu yang dia tidak sanggup buat. Kita jangan bebankan dia. Kalau dia orang gaji kita, kita jangan membebankan dia. Menjaga kehormatannya dan menghargai usahanya. Selalu kita bagi kata semangat pada dia. Jika pembantu rumah, yang tadi ni hamba saya ni, jika pembantu rumah diberi makan dari apa yang kita makan. Apa yang dia masak untuk kita tu, kita bagi dia makan sama. Diberi pakaian apa yang kita pakai. Itu bukan pakaian yang kita dah tak nak pakai tu, yang kita tak suka tu, kita bagi orang. Silap benda yang kita sayang tu sebenarnya kita bagilah orang. Okey. Kemudian seterusnya, ada lagi ni antara mereka yang berhak mendapat ihsan. Ada lagi anak-anak. Yang keenam, manusia. Ihsan kita sesama manusia. Melembutkan ucapan, saling menghargai, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Kita ni nak bercakap dengan orang, nak berbual dengan orang, nak minta jasa baik orang, nak minta tolongan orang dengan bahasa. Bila kita memudahkan kerja orang, apabila kita menyenangkan orang, Allah akan automatik memudahkan kerja kita anak-anak. Kalau anak-anak memudahkan kerja guru, guru bagi latihan anak-anak buat, insya-Allah Allah akan terangkan hati anak-anak. Sebab anak-anak membuat ihsan sesama manusia. Menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajar mereka yang jahil. Mengakui hak-hak mereka, tidak mengganggu dan tidak melukai hati mereka. Kalau boleh kita elakkan. Terutama sekali manusia yang kita perlu elakkan melukakan hatinya siapa? Tadi itulah kedua orang tua kita. Ataupun orang yang lebih tua daripada kita anak-anak.
Okey, itu sesama manusia. Yang ketujuh. Yang terakhir, yang ketujuh, binatang. Kepada binatang pun kita kena juga buat ihsan. Jangan kita nampak kucing, kita campak dia, kita sepak dia. Kita masuk dalam mesin basuh. Tak boleh. Kalau kita nampak kucing terbiar ataupun kucing kat rumah kita tu kan, nyaw, kita beri dia makan. Kita beri dia makan. Selain daripada kita beri dia makan, kalau dia lapar, kita mengubatinya. Tidak tidak membebaninya di luar kemampuannya. Jangan kita bebankan dia. Kita suruh dia, kita letak dekat badan dia tu, kita letak alat yang berat. Tak boleh. Kita tidak menyeksanya. Kita ambil penyapu, kita sepak dia. Kita ambil kaki dia, kita ikat kaki dia. Tak boleh. Kita memberi dia rehat jika ia penat. Yang kedua pula, ketika menyembelih. Ketika menyembelih tu kita makruh, kita tunjukkan pisau kat dia. Tak boleh, makruh. Cara yang baik, kita buat cara yang baik. Tidak menyeksa dia. Tidak menggunakan pisau yang tumpul, gunakan pisau yang tajam. Okey. Seterusnya lagi, aspek utama dalam ihsan yang ketiga. Yang pertama tadi ibadah ya anak-anak. Yang kedua tadi apa? Yang kedua. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalat. Pandai pun anak-anak. Yang ketiga akhlak. Kita dah ada ibadah kita dah sempurna, muamalat kita dah sempurna. Yang ketiga, akhlak. Akhlak, apa yang dikatakan akhlak? Akhlak merupakan buah dari ibadat dan muamalat. Akhlak dia merupakan buahnya. Kalau ada pokok, mesti nak ada buahnya kan. Buah bagi ihsan ni adalah akhlak. Mungkin ibadah ni dia punya akar dia, muamalat ni dia punya daun dia. Buahnya adalah akhlak. Mesti kita ada akhlak. Okay. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadat. Bila kita dah lakukan ibadat, tercapailah kita punya tingkat ihsan ni. Dan ia akan berbuah menjadi akhlak sehingga terlihat dalam perilaku dan tindakan kita. Akhlak kita ni macam mana? Bagaimana akhlak kita? Baik ke, buruk ke? Okay, jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang, maka kita akan melihat dalam muamalat kehidupannya sesama manusia. Macam mana muamalat dia dengan orang? Macam mana muamalat dia dengan manusia? Dia dengan jiran sebelah dia baik ke? Dia dalam rakan sejawat dia boleh bagi kerjasama ke? Dia dengan rakan sekelas dia boleh bagi kerjasama ke? Kalau dia boleh bagi kerjasama, akhlak dia baik. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadat, muamalat dan akhlak. Dia adalah puncak ihsan ni. Okey? Jadi, kesimpulannya kat sini, ketiga-tiga aspek ni bermula daripada ibadah. Kemudian muamalat kita. Sesama manusia, sesama haiwan. Tadi kan ada kan? Yang saya dah terangkan 7 tadi tu. Kemudian, barulah yang ketiga ni. Barulah nampak hasil akhlaknya. Ya anak-anak? Okey, kita dah cerita pasal ihsan ni. Apakah kelebihan kita bersifat ihsan tu anak-anak? Okey, yang pertama, mendapat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, kita buat ihsan ni dapat cinta daripada Allah. Bukan cinta daripada kekasih ke, awek ke bukan, pakwa ke bukan, daripada Allah SWT. Allah memberi kita cinta yang abadi. Allah lah sahaja. Tak ada benda-benda lain. Allah ya anak-anak. Kerana dia menyukai orang yang berbuat baik. Dia suka orang yang buat baik. Kalau kita pun sama kan anak-anak. Kita tak suka kalau orang buat jahat dengan kita kan. Kalau orang cakap dengan kita kasar pun kita dah sedih.
Jadi apa lagi Allah SWT? Dia cintakan orang yang buat baik. Kemudian kelebihan yang kedua, apa dia anak-anak? Dikurniakan pahala dan syurga. Siapa tak nak pahala? Tapi Allah sengaja tak nampakkan pahala tu pada kita. Samalah macam kita kan. Okey. Mak minta tolong sapu sampah. Siapa yang rajin nanti sapu sampah, mak bagi duit. Contoh macam tu. RM1, RM2. Laju kita buat kan. Tapi pahala ni Allah tak bagi. Tak bagi nampak. Sebab apa? Biar kita berlomba-lomba dengan sendirinya, dengan ikhlasnya, bukan kerana pahala tu kita nampak. Jadi dengan sendirinya kita nak buat, kita nak lomba, nak buat dapat pahala. Sebab kita tak nampak pahala tu, kita teruja, kita nak tunggu di akhirat nanti berapa pahala kita yang dapat. Dan syurga. Okay. Yang ketiga, mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah. Orang yang suka buat ihsan, orang yang suka menolong orang yang suka memudahkan kerja orang, macam saya cakap tadi, dia dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lorongkan jalan dia mudah. Allah lorongkan jalan dia senang, perjalanan hidup dia. Dia berjaya dekat dalam dunia. Dia dapat suami yang baik, dapat isteri yang baik, dia pandai, otak dia cerdik, dan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu disertai Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus sehingga segala kesulitan dan ujian yang menimpa akan selalu mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Itu dia Okey. Okey anak-anak. Sebelum saya menutup pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini, anak-anak dapat mengetahui pengertian ihsan, iaitu kebaikan. Berasal daripada perkataan bahasa Arab. Dalil ihsan. Anak-anak mengetahui dalil ihsan. Anak-anak juga mengetahui aspek utama dalam ihsan. Ada 3. Tadi apa dia? Kita ulang semula. Yang pertama ibadat. Yang kedua muamalat. Yang ketiga akhlak. Itu aspek utama dalam ihsan. Dan anak-anak juga tahu tingkatan darjat bagi ibadat. Tingkatan darjat bagi ibadat iaitu yang pertama, apa tadi? Tingkatan at-taqwa. Yang kedua, tingkatan al-bir. Dan yang ketiga, tingkatan apa anak-anak? Yang ketiga tadi. Dia ada 3 kan? Yang ketiga adalah tingkatan al-ihsan. Tingkatan al-ihsan. Dan kelebihan juga. Anak-anak tahu juga kelebihan bersifat ihsan, iaitu Allah akan sentiasa bersama-sama dengan orang yang membuat ihsan dan memperolehi cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga anak-anak tahu dapat pahala dan dapat syurga. Kita rebutlah sama-sama insya-Allah. Saya ingatkan diri saya dan diri anak-anak juga. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang.